Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam Pancasila. Semoga rahmat Tuhan tercurahkan untuk kita semua. Ya, sebuah berita dari negara tetangga mengabarkan tentang Indeks Demokrasi versi EIU atau Economist Intelligence Unit tahun 2023, yang mana lembaga ini setiap tahun melaporkan hasil survei Indeks Demokrasi dari 167 negara di dunia. Malaysia tersenarai sebagai negara dengan indeks demokrasi tertinggi di Asia Tenggara pada tahun 2023. Menerusi laporan Indeks Demokrasi 2023 diterbitkan Economist Intelligence Unit, Malaysia memperoleh skor 7.29 sekaligus menduduki ranking pertama di wilayah ini dan yang ke-40 di dunia. Skor itu menunjukkan Malaysia mengamalkan demokrasi yang baik, yang mana indeks itu diukur melalui 60 petunjuk meliputi pluralisme, kebebasan sivil dan budaya politik. Timur Leste berada di tangga kedua dengan skor 7.06, diikuti Filipina 6.66 dan negara yang sedang sibuk dengan pemilihan umum pemilu Indonesia di tangga kelima dengan skor 6.53. Ia kemudian disusuli Thailand, Singapura, Kemboja, Vietnam dan Laos. Myanmar menduduki tempat paling rendah dengan markah 0.85 dan dikategorikan sebagai rejim authoritarian. Indeks demokrasi ini diukur berdasarkan jawaban dari 60 indikator pertanyaan dengan masing-masing 2 atau 3 alternatif jawaban yang diperbolehkan. Sebagian besar jawabannya merupakan penilaian dari para ahli. Beberapa jawaban lainnya juga didasarkan pada survei dari masing-masing negara. Dalam kasus negara yang hasil surveinya tidak tersedia, maka hasil survei negara yang dianggap mirip serta penilaian tambahan dari para ahli dapat digunakan untuk mengisi jawaban dari indikator pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dikelompokkan ke dalam 5 kategori, yaitu proses pemilihan umum dan pluralisme, kebebasan sipil, berfungsinya pemerintahan, partisipasi politik dan budaya politik. Namun, analis investasi Peter Tesker pernah mengkritik indeks demokrasi dari EIU ini karena kurang transparan dan akuntabilitas angkanya juga dipertanyakan. Pada laporan akhir tidak menyebutkan jenis pakar yang dimaksud, kemudian juga jumlah pakarnya, apakah pakar tersebut merupakan pegawai Economic Intelligence Unit sendiri ataukah pakar independen lainnya, ataupun juga kebangsaan dari pakar tersebut. Sehingga standar ini juga dipertanyakan karena fakta di lapangan kadang berbanding terbalik dengan rilis surveinya. Sebagaimana fakta demokrasi di negara tetangga yang terlihat menjalankan politik identitas dengan tingkat rasisnya juga yang masih tinggi, yang mana hasil survei dari Indeks Mandi berada di urutan kedua dunia, dan juga adanya pandangan yang berlawanan dengan penerapan demokrasi di negara tetangga ini. Dalam sistem demokrasi pada hari ini, kita lihat ramai calon, banyak parti yang berebut kuasa dan ada sentimen yang dimainkan. Ya, ada sentimen yang dimainkan. Sentimennya apa? Kita semua tahu sentimen yang dimainkan pada pilihan raya pada kali ini adalah sentimen Melayu. Sentimen Melayu. Jadi ramai yang telah menolak untuk Malaysia ni diperintah oleh bangsa selain daripada Melayu ataupun dikuasai oleh bangsa selain daripada Melayu. Jadi semua orang tahu dalam kerajaan perpaduan sekarang adanya parti politik yang majoritinya berbangsa Cina. Dan parti politik yang berbangsa Cina ni merupakan salah satu parti yang menjadi komponen dalam pemerintahan pada hari ini. Dan parti politik yang majoritinya Melayu cuba untuk bersaing, cuba untuk mendapatkan kembali kuasa mereka yang telah hilang sebelum ini. Jadi sentimen Melayu itu dimainkan supaya orang Melayu akan mengundi calon Melayu dan juga parti Melayu. Supaya calon dan juga parti Melayu boleh menang dan boleh sekali lagi memerintah di Malaysia. Walaupun pada peringkat ini masih lagi di peringkat negeri lah. Tapi sokongan yang diberikan di peringkat 6 negeri ini, dia akan menunjukkan sokongan yang berlaku di peringkat parlimen juga, dan khususnya pada PRU yang akan datang nanti. Itu akan menjadi penanda aras parti mana yang kemungkinan besar boleh menang. Baik, jadi dalam perebutan kuasa dalam sistem demokrasi yang ada pada hari ini,
kita tidak menafikan bahawa Melayu itu boleh berkuasa dan Melayu pernah berkuasa dan lama sebenarnya Melayu berkuasa pun di Malaysia ni. Tapi isunya kita sebagai orang Melayu, sebagai orang Islam, saya kalau saya sebut Melayu tu, saya maksudkan tu kita sebagai orang Islam lah. Jadi kita orang Melayu tu mungkin boleh berkuasa dan memang telah berkuasa pun. Tetapi isunya, adakah kita bila kita orang Melayu dan kita berkuasa, yang kita nak terapkan tu sistem apa? Yang kita nak terapkan sistem apa? Sistem pemerintahan Melayu. Ataupun apa? Jadi walaupun bangsanya Melayu, oleh kerana Melayu ni tidak ada sistem pemerintahan. Yang ada sistem pemerintahannya demokrasi. Adakah demokrasi ni sistem pemerintahan yang berasal daripada orang Melayu? Ataupun sistem pemerintahan yang berasal daripada orang Islam? Akhirnya orang Melayu memerintah dengan sistem demokrasi. Yang orang Melayu tu sebenarnya mungkin tidak tahu demokrasi itu sebenarnya berasal daripada mana. Berasal daripada tanah Jawa ke? Berasal daripada tanah Melayu ke? Ataupun berasal daripada mana? Sehingga orang Melayu berebut untuk berkuasa dalam sistem demokrasi, merasakan seolah-olah demokrasi ini merupakan sistem Islam. Dan realiti yang kita lihat sejak negara ini merdeka, sejak Malaysia ini merdeka, sampailah sekarang, wallahi saya katakan, satu cubaan untuk menerapkan undang-undang Islam di Malaysia ni pun tidak berjaya. Dahulu saya di universiti, jadi mungkin tidak dapat melihat apa yang berlaku sebenarnya. Tetapi apabila saya telah turun ke lapangan dan bergiat dalam politik, saya lihat bahawa dia terpengaruh dengan sebab umpamanya pemain yang berkecimpung dalam bidang politik sebagai contoh, ya. Kalau mereka datang dari parti yang mewakili kaum tertentu, dia terbawa-bawa ataupun dia tak boleh lari daripada sentimen dan juga ketakutan dan isu yang menjadi isu pokok bagi kaum kepunaan. Saya mungkin sedikit berbeza dengan apa yang saudara sebutkan tadi. Oleh kerana saya melihat memperjuangkan kepentingan kaum tak ada masalah. Selagi kepentingan itu sesuatu yang sah, yang legitimate. Yang menjadi masalah ialah bila politik ataupun isu perkauman itu dispin, dipusingkan, dimanipulasikan ke tahap yang tertentu untuk menakutkan khalayak. Ini yang saya fikir berbahaya. Dan saya fikir ini yang harus menjadi isu, bukan soal memperjuangkan kaum, sebab kita harus akui bahawa semua parti untuk menangi kerusi, untuk mendapatkan kuasa, mereka terpaksa perlu memfokuskan perhatian dan perjuangan mereka kepada kelompok berkenaan. Jadi selagi kelompok ataupun kepentingan itu sesuatu yang sah, yang benar, tak ada masalah. Tapi kalau sudah dipusing, sudah dimanipulasikan, digambarkan, diambil dalam konteks yang berbeza, itu yang saya fikir menjadi masalah. Menurut Gerald, demokrasi Malaysia juga akan tergendala dengan sentimen kaum dan agama kerana rakyat lebih terpengaruh untuk memilih satu kelompok sahaja. Tegasnya, rakyat Malaysia tidak harus takut antara satu sama lain kerana selagi perasaan itu ada, selagi itulah Malaysia tidak akan maju. Dia tidak akan melihat isu kewibawaan, isu kualiti, isu polisi, sebab kita ditakut-takutkan, tak apalah dia tu tak boleh jadi ahli politik ke, parti tu tak boleh pakai pun tak apalah, kita pilih aja sebab dia tu kita punya geng. Itu bahaya bagi saya. Demokrasi adalah memberi kamu peluang yang benar-benar kamu berani nak pilih A kali ni ke B sebelah tu ke, lepas tu nak tukar C pun boleh, tapi bukan sebab kamu rasa identiti dan agama kamu akan hilang. Macam tadi yang telah dikatakan oleh Zainah Anwar kan, apa yang ditakutkan? Di Malaysia adalah yang satu-satunya negara, saya ingat, satu atau dua negara di dunia di mana majoriti itu yang diberi pertolongan diskriminasi positif. Ya, dengan rilis survei yang berasal dari lembaga manapun, sebagaimana yang sering kami katakan, politik dan demokrasi ini sifatnya fluktuatif, sehingga berbagai aspek berdemokrasi di Indonesia terus ditingkatkan dan dibenah untuk menuju kematangan demokrasi. Indonesia tentunya tetap menjalankan demokrasi Pancasila, bukan demokrasi versi suatu lembaga ataupun demokrasi yang bercirikan liberal maupun sekuler, karena setiap negara memiliki tatanan kehidupan berbangsa dan bernegaranya masing-masing. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.